Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sejumlah RM2 juta diperuntukkan bagi memperbaiki jalan balak yang menghubungkan Kampung Malaing sehingga Kampung Pengaraan di Keningau. Bakal dilaksanakan pada bila-bila masa. Ia akan memanfaatkan lebih 5,000 penduduk dari 11 buah kampung. Kampung yang terlibat ialah Kampung Malaing, Bonor, Likawon, Memagun, Lumiri Tengah, Tatalaan Ulu, Binanun, Pohon Batu, Sumbiling, Kuangku dan Kampung Pengaraan. Turut mendapat manfaat 5 buah sekolah di kawasan terlibat. Saya melihat jalan raya ini yang kita ingin perbaiki terlebih dahulu, kurang lebih daripada Kampung Bonor, sekolah Kampung Bonor, sehingga Kampung Pengaraan itu ialah kurang lebih 46 kilometer. Tan Sri Kurup yang juga ahli Parlimen Pensiangan ditemui pemberita sempena lawatan kerja di Kampung Pohon Batu, Keningau. Menurutnya, pembaikan infrastruktur itu juga akan dapat membantu usaha mempromosi dan memajukan lagi gua yang terdapat di Kampung Pohon Batu sebagai salah satu produk pelancongan negeri sekaligus menjana ekonomi penduduk kampung berkenaan. Sementara itu, penduduk yang ditemui amat berterima kasih dengan usaha kerajaan yang memudahkan urusan mereka ke Pekan Keningau. Boleh-boleh secepat mungkinlah ada buat itu peruntukan supaya kami pun senang mau ulang alik begini dari sini kalau mesem kami itu yang ada masalah kan macam budak sakit, orang sakit pun susah mau jalan begini jalan turuk. Baru-baru ini ada satu perempuan yang bersalin, tiba-tiba naik di sini agak-agak jam 4 petang. Sampai di tengah jalan di 48 dia bersalin di tengah jalan. Berterima kasih sama Tan Sri untuk membaiki jalan raya kami, sebab kami pun gembira juga bila kami pergi klinik, pergi minta obat di Keningau pun senang sudah kami jalan. Kampung Pohon Batu yang terletak 71 km dari Pekan Keningau mengambil masa 5 jam perjalanan menerusi jalan balap. Musim perayaan merupakan ruang terbaik memperkuat dan memperkukuh semangat perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, ia dapat dicapai menerusi budaya kunjung-mengunjung selain hormat menghormati serta bekerjasama antara satu sama lain. Menurut Datuk Musa, sambutan perayaan seperti Tahun Baharu Cina menjadi bukti perpaduan dan semangat menghibur rakyat negara ini yang dikagumi masyarakat luar tetap utuh. Datuk Musa menyatakan demikian dalam Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina Parlimen Tawau di Dewan Sekolah Tinggi Cina Tawau. Turut hadir Yang di-Pertua Negeri, Tun Haji Johar, Datuk Mahiruddin dan isteri, Tuan Nurlidah Tan Sri R.M. Jasni. Beliau turut berharap sokongan berterusan rakyat bagi memastikan pembangunan yang dilaksanakan kerajaan berjalan lancar demi keharmonian dan kemakmuran negara. Terdahulu, Ahli Parlimen Tawau, Datuk Mary Yap Keng Cheng dalam ucapannya berharap masyarakat Cina di daerah berkenaan akan sentiasa menyokong usaha kerajaan menjadikan Malaysia negara yang maju dan berdaya saing. Datuk Musa turut berkesempatan meluangkan masa menghadiri Majlis Perkahwinan Anak Lelaki Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Datuk Hamizah Samad di Dewan Masyarakat Tawau. Al-Quran bukan hanya sekadar menjadi bahan bacaan umat Islam dalam menunaikan ibadah khusus semata-mata. Sebaliknya, ia merupakan sumber ilmu yang boleh dijadikan pedoman hidup seharian. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin berkata, penghayatan terhadap isi kandungan Al-Quran penting bagi mengelak umat Islam tersasar dari ajaran sebenar. Ini kerana arus pembentukan ilmu berlandaskan pemikiran yang tidak mematuhi syarat Islam hanya akan merapuhkan kekuatan akidah serta akhlak ummah. Datuk Yahya berucap merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian pantai barat selatan di Dewan Seri Putatan. Tambahnya, dalam era globalisasi kini, umat Islam perlu bersedia hadapi pelbagai cabaran dalam mempertahan amalan beragama tadayun dan membina semula tamadun berasaskan pemikiran agama. Dalam majlis berkenaan, Johan Qari dimenangi Johan Menunggu Hafizan Wangki yang merupakan Johan Qari Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah tahun lepas. Manakala Johan Kariah disandang Pangeran Dayang Saleha Pangeran Awang Saleh dari Putatan.
Bekas pemberita RTM Sabah Haji Hasbullah Latif meninggal dunia pada usia 68 tahun akibat penyakit kanser prostat di Hospital Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu kira-kira pukul 7.40 pagi tadi. Allahyarham yang berasal dari Kelantan mula berkhidmat di RTM Kelantan pada awal 70-an sebelum bertugas di RTM Sabah pada 1974. Allahyarham pernah bertugas sebagai pembantu penulis skrip TV dan juga pernah ditempatkan di unit rakam Kanah sebelum menjadi pemberita di unit berita ehwal semasa BES serta menjadi pengacara dan pembaca berita RTM Sabah. Jenazah Allahyarham dimandikan serta disembahyangkan di Masjid Kampung Contoh Putatan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam Kampung berkenaan tengah hari tadi. Ini dia telah kembali ke rahmatullah dan kita doakan dia semoga damai di sana. Sebenarnya arwah ini seorang yang sahabat yang sangat baik, baik hati, pemurah dan suka menolong orang. Ramai kawan-kawan di RTM yang telah bersara dan mengenali arwah ini dengan sendirinya akan rasa sedih kehilangan seorang rakan yang begitu dedikasi dalam menjalankan kerja. Arwah Haji Hasbullah ini juga saya kebetulan semasa saya mengerjakan haji pada tahun 2005 kami bersama-sama lah sekali dan juga satu bilik bersama-sama. Jadi memang orang kata memang kawan karib lah dan memang saya mengenali beliau. Hasbullah adalah seorang yang periang. Dia tak pernah simpan hati pada siapa-siapa dan tapi dia frank. Apa dia rasa di hati dia cakap. Dan dia salah satu yang saya nak tekankan adalah dia punya talent. Fotografi, dia seorang penerbit, seorang DJ. I know him as a very good friend, a very good man because dia ni selalu dia share sama kami macam mana how he leads his family. He's a very good husband, a very good father to the children. Saya mengenali arwah sejak bertugas di RTM lah. Dia memang tidak lupa ilmu. Kita sama-sama mencari idea membuat skrip ringan tangan dan sedia memberi idea-idea yang baik. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Hajah Sabrinawati Abdullah dan 2 orang anak. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Taufik di Angkasa Puri. Silakan.